Okey, baik. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sekarang kita sedang berada pada bulan 9 awal minggu. Dan kita sedang menyemak hasil kerja daripada batch yang lepas, iaitu batch bulan 8. Okey. So ini hasil kerja yang pertama daripada Farizal untuk malam ni. Kita ada beberapa queue lagi. Dan saya terpaksa awalkan sikit kelas malam ni. Perbincangan lah, ni bukan kelas, perbincangan pada malam ni, sebab delay tu terlalu ramai. Baik, yang pertama berkenaan dengan AUD USD untuk time frame monthly. Okay. Jadi sekarang ni okay. Baik, so sekarang ni pada pandangan Farizal, apa yang AUD USD untuk time frame monthly akan buat? Agak-agak Farizal lah. Dia akan buat sekarang low, high, lepas tu higher low, dia akan buat higher high. Dia akan buat higher high. Okay, saya buat dalam bentuk teks supaya kawan-kawan kita yang lain senang sikit nak tengok. Okay, sini low, sini high, kemudiannya sini higher low. Okay, possibility yang mana sini higher low lah. Sebab apa, yang ni belum break, belum close lagi. Selagi dia belum close as a bull, makanya kita tak boleh nak kata bahawa telah pun berlaku higher low, tak boleh. Unless kalau candle ni dah close, yes, kita boleh kata bahawa telah pun berlakunya satu kedudukan higher low dekat sini, satu confirmation. Boleh Farizal? Okey, boleh. Baik. Okey. Jadi sekarang ni next point, agak-agak apa yang dia akan buat? Adakah dia akan bertukar menjadi high, low, lower high, ataupun high, higher low, higher high? Mana satu? Pada pandangan Farizal. High, dia akan buat low high lah. Dia akan buat lower high. Itu yang Farizal nampak lah. Itu yang awak nampak. Dia akan buat lower high. Baik. Jadi sekarang ni daripada sini, saya tarik ke SBR yang paling dekat. Saya letakkan di sini. Kejap, saya nak tanya, yang ni kenapa Kenapa ada marking yang ni? Oh, yang tu mana Ni. Kenapa ada marking? Oh, dia ada belakang lagi tu. Ada belakang lagi? Belakang lagi, okey. Kenapa dengan belakang lagi? Dia ada ni SBR. Ada SBR. Cuba awak tolong sebut tarikh SBR tu. Mana yang ni ke? 1/11/2017. Tu. Okey. Kenapa dengan SBR ni? Bukankah dia dah batal pada 1/12? Nampak? 1/12. Ya. 1 hari bulan 12 merupakan candle yang membatalkan kedudukan SBR yang awak tandakan tadi. Nampak tak? Candle yang selepas dia. Ni ha. 1 hari bulan 12 2020. Oh. Boleh? Okey. Okey, jadi sini tak ada marking Okey. Okey.
Baik, jadi sekarang ni kalau kata nak diikutkan based on kedudukan sekarang, should be no problem untuk AUD USD meneruskan kenaikan. Sebab sekiranya kita pantau daripada sini ke sini, semuanya telah pun berlaku retracement dan RBS ini juga telah pun dibatalkan. Setuju? Setuju. Baik. Jadi berdasarkan kepada apa yang berlaku untuk time frame monthly, ada kemungkinan besar di sini akan berlaku point lower high dekat sini. Allah. Sini point lower high. Okey. Baik. Jadi visualization ni saya akan ubah kepada weekly dan juga daily. Okey, selesai. Sekarang ni kita akan turun pada time frame yang lebih rendah untuk kita melihat apakah sebenarnya yang berlaku untuk AUD USD time frame weekly ni. Ni macam mana tiba-tiba boleh menyimpang sebatang ni. Okey. So sini dia buat rejection kat sini. Sekarang dia tergantung ni tadi mungkin ada something yang menghalang pergerakan dia dekat time frame yang lebih rendah. So saya nak settle the score untuk AUD USD weekly dulu. Baik. Sekarang ni saya ada dua pilihan, yang ini ataupun yang ini untuk saya start analysis. Puncak yang mana satu sepatutnya saya start analysis? Tolong. HH tertinggi juga. Ya. HH yang tertinggi. HH yang tertinggi. Baik. Yang first. Bila mana kita nak start analysis, bila mana kita nak start analysis, kita ada dua pilihan dalam kes AUD USD bagi time frame weekly. Dalam keadaan yang sekarang, bila mana kita nak buat keputusan puncak mana yang kita nak pilih, apa yang kita perlu perhatikan adalah adakah terdapat sebarang kedudukan marking yang masih lagi belum berlaku retracement, boleh ataupun tidak? Boleh tak? Faham tak? Ke tak faham? Faham saya. Okey. Farizal faham tak? Ulang balik ke macam mana? Ada dua, satu warna merah, satu warna hitam. Dua-dua kedudukan dia hampir lebih kurang sama tinggi. Exactly, to be precise, warna merah lebih tinggi berbanding warna hitam. Betul? Betul. Dalam pergerakan warna merah nak ke bawah tu tadi, saya maksudkan warna merah ni tadi, anak panah yang saya telah warnakan dengan warna merah, kita boleh nampak bahawa semua kedudukan marking tu tadi telah pun selesai. Selesai ni maksud saya, tidak ada sebarang marking yang belum berlaku retracement, yang pertama. Dan yang kedua, mana-mana marking yang ada dalam pergerakan yang berpunca daripada anak panah berwarna merah tu tadi, semuanya telah pun dibatalkan. Boleh ataupun tidak? Boleh ke? Fazil faham tak? Fazil? Faham juga. Okey, Azika? So kita ambil yang hitam lah. Ya, betul. Boleh. Azika faham? Okey, faham. Okey, Man faham, Man? Faham cikgu. Okey, Rizwan boleh? Boleh. Tak tidurkan anak malam ni Tengah. Tengah. Oh, okey, baik. Ya, saya kalah dengan Rizwan tu. Okey, baik. Jadi sekarang ni, bila mana kita ada dua pilihan, apa yang kita perlu pastikan dengan apa yang kita cakap tadilah. Macam mana kita nak buat pilihan, nak pilih anak panah yang mana satu. Jadi sekarang ni clear, saya tak perlu ambil yang ni, saya ambil yang ini sahaja. Okey? Siapa dia? Ada apa? Siapa dia tadi tu? Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa ke? Tak ada? Okey, baik. So jadi saya pilih yang ni Saya pilih yang ni.
Okay, so yang ni warna biru. Seterusnya yang ni warna merah. Tak dekat bawah ni. Yang ni pula ambil warna biru. Okay, seterusnya daripada sini turun ke bawah, dia warna merah kat sini. Dan daripada sini, okay, dia naik sini. Seterusnya daripada sini dia turun ke bawah ni. Makanya bila mana berlaku closing di sini, point di sini telah pun batal. Okay, jadi dua ni saya padam. Saya tarik balik daripada yang ini turun ke bawah. Seterusnya daripada sini naik ke atas ni. Boleh Farizal, ada soalan? Boleh yo. Okey, baik. Sekarang ni kita akan masukkan point do teori untuk struktur yang kita sedang lihat sekarang. Okey. High, low. Boring buat benda ni Genyah sangat. Okay, lower low. Lower low, lower high. Okay, selesai. Jadi dalam struktur ni tadi, ada ataupun tidak kedudukan SBR yang masih lagi belum berlaku retracement? Ada ataupun tidak? Ada je atas sekali. Atas sekali. Apa nama point do teori dia yang SBR dia? Macam mana? Atas. Apa nama point SBR tu in term of do teori? Apa nama ni? Low. Kat lower tu. Low. Lower low apa benda pula? Lower low tu nampak tak? Low. Tak dengar suara aku, dengar suara Coco Melon je dia. Dah lah hidup aku diselubungi oleh Coco Melon ni sekarang ni. Sama-sama. Okey, dia punya close dia 74774, yang ni dia punya high dia 74774. So retracement telah berlaku untuk lower low. Boleh nampak tak Hazika? Okey, boleh. Clear benda tu, selesai. Yang ni yang masih lagi belum berlaku retracement. Boleh? Ni boleh nampak ataupun tidak? Boleh. Farizal? Nampak yo. Baik. Sekarang ni saya return on monthly balik. Okay, time frame monthly. Okay, baik. So sekarang ni time frame monthly ada kemungkinan besar di sini kedudukan di mana akan berlakunya point lower high. Okay, dekat sini, bawah ni. Bawah ni akan berlaku lower high. Jadi sekarang ni bila mana kita turun pada time frame yang lebih rendah, selalu saya sebut cari SBR yang lebih tinggi. Kalau monthly dekat sini, tengok apa lagi yang ada atas dia. Sebagai contoh yang ini. Ni yang paling hampir. Okay. Tapi yang ini agak kuat reason untuk dia sampai ke sini. Boleh ataupun tidak? Boleh yo. Okay, baik. Sekarang ni guys, bila mana benda ni berlaku, okay, dia tak semestinya dia touch line ni dan dia close berhampiran. Tidak. Sebagai contoh, kalau kata ada siapa-siapa yang follow YouTube analysis yang saya baru upload untuk Hazikah dan juga Luqman Hakim, baru awal bulan tapi dia dah orang kata apa, dia dah touch SBR tu. Okay, analisis tu untuk GBP USD. Ni nampak, ni ada SBR, candle ni dah warna biru, dia dah sangat hampir. Bukan dah sangat hampir, dah terlebih dah pun, sorry, dengan SBR monthly. Yang ni pula NZD USD. Okay, yang ni bukan weekly. Yang ni pun bukan. Kejap EU pula tengok.
Okay, ni monthly. Dia betul, EU. Okay, high, low, lower high, lower low. Ini dia nak buat lower high. Tapi masalah dia sekarang ni, baru berapa hari bulan dia dah touch dah dekat situ. Itu yang jadi masalah. Kes untuk weekly ni pula, apa yang saya cuba nak jelaskan, sekiranya dia dah sampai sini dan dia lajak naik sampai atas ni, dia naik lajak sampai atas ni, dia dah bullish sampai atas ni, sampai dekat resistance dan berlaku rejection, dia turun balik, dia close dalam body, mungkin as a bull, mungkin as a bear, tapi lebih rendah daripada kedudukan SBR ni tadi. Yang tu yang bahaya. Yang tu yang membuatkan ada masa-masanya yang trader dia akan, ialah sebab dia target dekat sini, dekat weekly bawah ni, dia tak nampak yang bahagian atas ni. Tu yang buat jadi kacau. Sebab daripada monthly SBR naik ke sini pun, itu saja dah 100 pip. Belum pergi sampai resistance ni lagi. Situ saja dekat-dekat 140 pip. Siapa yang sanggup floating banyak tu? Okay. So kena pandai baca timing daripada segi candle tu, nak dia sepatutnya close sebagai apa, warna apa dan sebagainya. Benda tu kena pandai baca. Kena pandai tafsirkan benda tu. Baik. So sekarang ni ada kemungkinan besar yang monthly akan membuat point lower high dekat sini. Yang pertama. Yang kedua, untuk time frame weekly pula, weekly AUD USD pula, low, high, sini ada kemungkinan besar akan berlakunya satu kedudukan higher low kat sini. Nampak tak Farizal? Nampak tu. Sini ada RBS kat sini Allah. Okay, sini ada RBS kat bawah ni. Okey. Jadi dia akan turun ke sini. Dia akan turun ke bawah ni. Kemudiannya pantaulah kat sini. Hazika, awak boleh tolong bagi saya report apa yang berlaku untuk NZD USD, sebab NZD USD lebih awak prefer berbanding dengan AUD Euro USD kan? Ya, kejap Awak check balik, tolong bagi report. Ni sebab tadi kita ada discuss pasal RBS ni, ingat tak tadi? Macam mana nak buat early confirmation untuk masuk entry dan sebagainya. Ingat tak? Ke tak ingat? Okey. Baik. Sebenarnya benda yang sama Farizal. Apa yang saya tiba-tiba saya nak pindah tu tadi, sebab benda yang sama. Okey. Dekat sini time frame weekly, okey, dia dah naik sampai atas ni. So sini low, sini high. Ada kemungkinan besar high ni dia akan buat higher low kat sini. Boleh? Nampak? Nampak. Okey. Jadi bila mana dia berjaya membuat higher low dekat sini, macam mana kita nak trace entry ni dekat sini? Pasal apa? Kalau dia turun sampai sini 120 pip. Jadi kalau tak ambil peluang tu sayang. Baik. Sekiranya dah terlepas peluang pula, macam mana kita nak entry dekat sini? Dan kenapa nak entry dekat sini? Okey, ni saya buat warna single pixel. Kemudiannya saya buat macam ni. Saya buat macam ni. Okey, ni warna merah. Okey, tu dia. Okey, baik. Jadi sekarang ni line biru ni merupakan line RBS untuk daily. Kat sini Boleh nampak? Nampak. Okey. So kita turun H4. Ini line dia dekat H4. Okey. Dan kita turun ke H1. Ini dia keadaan dia. Baik. Sekarang kalau ada kedudukan SBR daripada time frame yang kecil dekat sini, tu cukup cantik tu. Yang tu cukup cantik. Pasal apa? Dia akan terhadang SBR tu tadi, dia akan terhadang untuk harga tu daripada meneruskan kenaikan ke atas.
Tapi kalau lagi cantik sebenarnya daripada H1 dengan H4 lah. Yang tu much better lah. Yang ni sebab time frame dia kecil sangat mungkin ni. M30 pun tak ada. M15 ada kat sini. Ni lah. Dia atas sikit je. Dan sebenarnya dekat sini memang ada satu SBR. Hazika boleh nampak? Boleh. Okey, yang ni M15. Okey, atas ni ada satu SBR untuk NZD USD M15. Okey. Tapi letih lah nak nunggu time frame kecil ni. Satu candle sebab tu saya tak minat. Okay, saya tak suka time frame kecil ni. Biar saya tanggung floating tak apa lagi. Macam ni, bubuh, biarkan dia floating, tak apa. Saya punya style macam tu. Atas keselesaan trade masing-masing kita tak sama. Kita tak sama atas keselesaan masing-masing. Sebab saya tak boleh tengok chart. Saya tak boleh nak bergantung dengan chart. Saya tak boleh nak pegun duduk depan chart. Saya tak boleh. Saya tak mampu nak buat macam tu. Saya punya psikologi tak cukup kuat. Masuk dan biar. Yang tu saya okey. Baik. So itu cara dia. Okey. Macam mana kita nak buat keputusan? Macam apa daily jadi gini? Macam mana kita nak buat keputusan sekiranya kedudukan daily ni tadi? Siapa daily ni jadi gini? Saya tak usik lagi daily kan? Saya baru sampai weekly kan, Farizal? Sampai weekly je. Itulah. Pelik sangat tengok ni. Okey. Baik. So itu dia macam mana nak buat decision sekiranya price tu sampai dekat sini ataupun dekat SBR monthly tu tadi. Boleh guna time frame yang lebih kecil sebagai satu confirmation adakah sesuai ataupun tidak nak entry. Okey. Kalau kata Afi, apa yang dia paling suka, dia suka entry dekat support dengan resistance dengan menggunakan formation apa nama? Alah, lupa pula dah. Candle dominant candle pattern. Dia suka guna macam tu sebab dia kata memang jadi sungguh dengan dia lah kan. Macam mana dia tengok tu saya tak mampu nak tafsirkan lah. Okay. Baik. So far untuk AUD USD, Farizal ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan Boleh Kalau tak ada soalan, okay. So sekarang ni Fazil hantar dekat saya. Saya buka Fazil punya dululah. Euro JPY. Seorang pun tak ada. So Euro JPY. Okay. Alhamdulillah. Baik. Untuk alamak Fazil, kenapa buat macam ni? Ni nak kena ubah pula lah ni. Kan? Farizal, Hazika, Kasman, Rizwan, Ujang. Man dengan Ujang kalau boleh tolong hantar dekat saya. Man, Ujang dan Hafizul. 3 orang ni tolong hantar dekat saya korang punya template secara personal Alhamdulillah. Baik. Okay. Baik, so sekarang ni lain kali jangan pakai ni text label macam ni pakai text je. Ni kita panggil text label, yang ni kita panggil text. Kalau kata nak buat do teori punya point, buat guna text sahaja. Okey, baik. So sekarang ni Euro JPY time frame monthly, okey. Low, high, low, higher low, higher high, higher low. Ada kemungkinan besar dia akan buat higher high dekat sini. Masalahnya sekarang ni Fazil ada tak? Mana Fazil? Fazil tak ada. Okey, so apa yang Fazil nampak sekarang ni, ada kemungkinan besar price tu akan turun mencari RBS yang terdekat. Okey,
Masalahnya sekarang ni candle telah pun berada dalam kedudukan bullish. Itu yang menjadi masalah sekarang ni. Okay, so kita turun time frame weekly. Okay, so high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Oh, yang ni dah tutup. High, low, lower high, lower low, lower high kat sini. Okay, kenapa semua currency jadi gini Daripada Euro, NZD, GBP, AUD tak kot. AUD pun sama. Kenapa Euro USD, NZD USD, GBP USD, AUD USD, Euro JPY. Okay, so mostly yang USD kat belakang. Setakat ni yang saya dah nampak ada 3. EU, NU, GU, AU, Euro JPY. Nanti kita tengok Hafizul punya, sebab Hafizul USD CAD. Nanti kita tengok Baik, so sekarang ni Euro JPY, keadaan dia masih sama macam currency 3 currency 4 currency yang sebelum ni kita analisis. Okay, ada kemungkinan besar apa yang akan berlaku untuk time frame weekly ialah lower high. Okay, dan sekiranya berlaku satu candle bear dekat sini, so actually tak ada apa-apa yang akan menghalang dia daripada terus terjun ke bawah ni. Tak ada untuk weekly. Sama lah, saya jadi macam agak pelik juga sebenarnya. Kenapa dia selaras? Ada something yang tak kena ni kalau macam ni. Sebab kita start dengan time frame besar, bukan start dengan time frame kecil. Dan dia memberikan satu gambaran bahawa USD sedang cuba untuk kembali kontrol ataupun dominan dalam market sekarang ni. Okay, okay guys, untuk Euro JPY ada soalan ataupun tidak? Tak ada? Ada? Tak ada. Okay. Ujang Farizal dengan Hafizul, awak tolong ni awak tolong send dekat saya template secara personal, boleh sebab saya akan stop dulu recording yang ni, saya nak proses dulu, dan nanti baru saya akan sambung lain. Boleh? Boleh, saya dah send dah. Boleh Hafizul Dah Okay, send. baik. So pesan dekat Man dengan Ujang sama. Boleh Okay guys, so saya stop dulu recording kat sini. Okay, kita akan guna link yang sama, tapi hold on dulu, relax dulu, biar dia render dulu. Nanti saya dah masuk, nanti saya dah settle, nanti saya akan masuk balik. Boleh guys Boleh cikgu, video petang tadi saya dengan Luqman Hakim tu tak dengar suara. Tak ada suara betul. cikgu. Sebab saya Jadi punya saya- setting. Oh, jadi saya nak dengar balik. Saya macam mana ni yang cikgu cakap? Saya punya setting yang jadi masalah dia. Itulah, itu yang aku duk menyampai sekarang ni. Tak apa, tadi saya dah confirmkan, setting semua dah okey. So nanti apa-apa nanti kita akan record lain dan kita akan buat lain. Tak ada masalah boleh Boleh insyaAllah. Baik, so stop dulu kat sini. Nanti saya dah masuk dalam link, saya akan bagi tahu. Okay guys, Baik, stop dulu baik.